Oh. Let me buat I punya slide on screen share slideshow. Okay, and let me share. Oh. Okay, hold on. Okay. Alright, so ini adalah satu apa kita panggil kalau dengan growth wheel ni adalah 4 cabaran yang setiap usahawan hadapi, iaitu business konsep, konsep perniagaan, hubungan pelanggan, customer relations, operasi, operations dan organisasi. Okay. Jadi terpulang kepada situasi tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya setiap usahawan mempunyai cabaran, tahap cabaran yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena lihat bahagian mana yang patut tuan-tuan dan puan-puan fokus untuk memastikan kejayaan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siri webinar yang saya buat ni setiap Isnin 8.30 hingga 10 mengupas perkara-perkara asas yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu dari segi perniagaan tuan-tuan dan puan-puan agar dapat membuat keputusan dengan lebih baik, agar tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil tindakan yang membawa impak kepada perniagaan. Okay? Jadi saya nak bila kita habis daripada webinar ni, tuan-tuan dan puan-puan fikir-fikirkan apa benda yang kita boleh guna pakai untuk menambah baik perniagaan lepas ini. Okay. Jadi ada beberapa konsep, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar sebelum ini, tapi mungkin kurang jelas, tidak pernah aplikasikan sebagaimana saya kongsikan. Jadi saya harap bertanya. Okay. Kalau segan nak bertanya masa ini, terutama sekali mereka dalam program Enjin Seda dengan saya yang 35 ni, nanti bila sesi coaching bersama saya one to one, tuan-tuan dan puan-puan silalah bertanya dengan saya. Okay? Sebab dari segi coaching ni, saya hanya memudah cara tuan-tuan dan puan-puan yang kena bawa apa cabaran yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi. Dan kalau kita sudah berbincang dari sesi-sesi sebelum, tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk menjayakan apa dia keputusan dan tindakan yang telah dijanjikan. Jadi saya akan datang dalam sesi seterusnya, saya tanya dah buat belum? Okey, jangan terpinga-pinga. Apa kita bincang? So tuan-tuan dan puan-puan kena ambil nota lah apa benda yang kita bincang supaya bila nak buat tindakan tu tahulah apa yang nak dilakukan. Okey. So terdapat 4 cabaran dan hari ini kita akan bercakap lebih kepada financials ataupun isu keuangan. Sebab saya dapati daripada penyelidikan saya dulu masa saya di INSCAN, Institut Keusahawanan Negara, lebih kurang 85% micro businesses dia tak ada penilaian, dia tidak membuat analisis keuangan mereka. Mereka hanya buat untung rugi itu hanya untuk memenuhi keperluan SSM ataupun keperluan untuk mendapat pembiayaan dan sebagainya. Tetapi dia tidak menggunakan maklumat keuangan yang ada untuk membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Okay? Jadi hari ini kita nak membincangkan beberapa konsep agar tuan-tuan dan puan-puan faham bagaimana boleh menggunakan konsep-konsep ini dalam menganalisa perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey ataupun tidak? Bagi thumbs up kalau okey, bagi saya harap semua boleh bagi thumbs up lah. Kalau yang nak bagi thumbs yang tak setuju, kita boleh jumpa minggu depan. Kita cerita benda lain. Okey, yang ni kepada mereka yang betul-betul berminat. Nah, kalau tak berminat, masih lagi hari raya kedua kan, boleh makan ketupat lagi kan, ketupat dengan rendang. Okay, alright, awesome. Okay, right. So sebelum ini dalam minggu sudah kita dah bercakap mengenai saya banyak membincangkan mengenai business model canvas dan saya juga bercakap mengenai 26 kaedah untuk mendapat duit lah. Okey, 26 aliran pendapatan. Saya dah bincang serba sedikit.
Okey. Dan dia setiap sesi ni sebenarnya dia bukan berdiri sendiri, dia bukan silo, dia bukan tak ada kaitan dengan sesi-sesi sebelumnya. Semua benda ada kaitan. Okey, jadi bila kita bercakap mengenai keuangan, dia berkaitan dengan operasi kita secara menyeluruh, berkaitan dengan customer relation kita, berkaitan dengan business konsep kita, berkaitan dengan organisasi kita. Jadi penting untuk tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kebolehan untuk melihat gambaran secara lebih meluas, lebih besar, the big picture, Mak Saleh cakap lah. Okey, so jadi saya ingin tuan-tuan dan puan-puan sentiasa melihat, memahami, menghafal business model tuan-tuan dan puan-puan. Okey, macam saya sebut selalu, bahagian kanan ni merupakan bahagian hubungan dengan pelanggan. Okey. Dan juga bahagian belah kiri adalah lebih kepada operasi dan organisasi. Dan bahagian bawah ni lebih kepada keuntungan, mengenai profitability, mengenai pendapatan dan sebagainya. Okey. Jadi remember, minggu sudah, bagi mereka yang join kita minggu sudah, kita melihat 3 perkara dalam perniagaan. Satu adalah kehendak pasaran, ataupun kita panggil market desirability, kehendak pasaran. Itu kita lihat dari sebelah kanan business model kita. Kita bercakap mengenai capability, technical capability, itu belah kiri kita. Kebolehan kita mengeluarkan produk ataupun servis untuk mendapat nilai tambah yang kita nak beri kepada pelanggan. Sementara kita bercakap mengenai feasibility ataupun feasibility dari segi untung mendapatkan revenue, ini adalah bahagian bawah. Sebab kalau kita tolak revenue kita tolak dengan cost structure, kita sepatutnya mendapat keuntungan. Okey. Jadi kena lihat business model canvas ni, bagaimana kita kita panggil create, membentuk nilai dan mendapat nilai. So maksudnya bagaimana kita create value and kita capture value. So kita create belah kiri, kita capture belah kanan, kita measure daripada kita punya dollar and cents bawah ni. Simple aja. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan bila berfikir mengenai perniagaan, sentiasa berfikir bagaimana perniagaan kita membentuk nilai tambah dan mendapat nilai tersebut dari bentuk keuntungan. Sebab kita semua sini profitable business. Okay. Again, kalau ada apa-apa soalan boleh saja type dekat dalam chat box. Kalau tak faham boleh angkat tangan dan saya boleh kupaskan dengan lebih lanjut. So ada 3 konsep yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul. Okay. Ini sangat penting kerana dia akan mengenal pasti apakah strategi perniagaan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini. Okay, jadi bila tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul 3 konsep ini, mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan apakah strategi seterusnya. Okay, are you ready? Bagi saya thumbs up kalau bersedia untuk mendengar seterusnya. Sebab kalau saya tak tanya, ada yang tidur kot kat belakang balik tak on video tu. Saya pun kelat juga hari Senin ni. Okay, alright. Saya nampak a few yang on, dia punya the thumbs up. Okay, great. So, konsep pertama yang saya ingin tuan-tuan dan puan-puan fahami ialah konsep cash conversion cycle. Okay, ataupun kita panggil kitaran penukaran tunai. Okay, sorry, I lag sikit. Okay. So, apa maksud dia? So, maybe saya off saya punya video. Let me off saya punya video. Okay, kejap. Okay. So, apa dia maksud kitaran penukaran tunai? Maksudnya, duit kita keluar, berapa lama nak dapat duit tu balik? Okay. So, duit kita keluar, berapa lama untuk dapat duit tu balik? Itu yang kita panggil kitaran penukaran tunai. Kenapa dia penting? Dia penting sebab kalau boleh kita nak dapat kitaran yang paling pendek dalam dunia. Maksudnya duit kita keluar, kita terus dapat duit masuk. Itu yang kita nak, paling afdal.
Tapi kalau produk kita ataupun bisnes model kita mempunyai kitaran penukaran tunai yang panjang, kita kena bertanya pada diri kita sendiri, apa benda yang kita boleh buat untuk memendekkan kitaran penukaran tunai tersebut. Okay, apa perkara yang kita boleh buat untuk memendekkan kitaran penukaran tunai tersebut. Okay. Dan sekiranya kita tidak boleh memendekkan lagi, kita dah cuba sedaya upaya untuk menukar kitaran penukaran tunai itu pendek tapi tak boleh, mungkin salah satu perkara yang kita perlu lakukan ialah untuk mencari satu produk lain yang boleh menyokong perniagaan kita yang mempunyai kitaran penukaran tunai yang lebih pendek. Okay, so kita buat apa kita panggil diversifikasi. Maksudnya kita buat satu produk ataupun satu servis yang mana kitaran penukaran tunai dia lebih pendek daripada apa yang sedia ada. Okay. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ada keuangan yang banyak, kita tak ada tunai yang banyak, mungkin bisnes kita bagus, tapi tunai kita sangkut dekat dalam bahan mentah, dalam proses pembuatan, dalam inventory pengeluaran ataupun pembayaran daripada pelanggan. Okay, so kalau kita tengok daripada sini nampak kan, duit tu kita keluar bila kita beli bahan mentah. Bila kita buat pembuatan tersebut, bila kita bina, kita buat pembinaan, kita build barang tersebut, bila kita hantar, bila kita buat invoice dan kita terima pembayaran. Okey. Jadi contohnya F&B tu, F&B daripada buat hingga dapat terima pembayaran tu, kitaran bahagian ni agak pendek. Tapi kadang-kala kalau kita beli raw material tu kita ada banyak dan kita simpan dan duit tu banyak tersangkut dekat raw material. Okey, bahan mentah. Jadi kita kena tahu, kita kena peka duit kita pergi dekat mana dan duit tu duduk dekat situ berapa lama dan bila kita boleh dapat balik. Okey. Sebab konsep ni juga penting. Sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak daripada kitaran penukaran tunai, tuan-tuan boleh tahu dekat mana kemungkinan besar ketirisan tunai itu akan berlaku. Okey. Biasanya produk-produk daripada kalau perniagaan F&B selalunya, okay, food and beverage ni, restaurant, cafe, banyak ketirisan dia akan berlaku di bahagian beli raw material. Okay, kalau kita tak buat stock management yang betul, barang mentah kita rosak, habis, duit hilang kat situ. Satu lagi, bila kita masak, kita buat barangan kita, itu satu lagi, tukang masak kita tak pandai, tiba-tiba bubur, terfikir nak kahwin lain, terbubur lebih garam, dah kena buang. Ketirisan kat situ juga. Okey. Ataupun kalau dari segi kedai runcit, ketirisan dia berlaku mungkin dalam stok. Bila penyimpanan stok dekat dalam kedai tidak dijaga dengan baik, ketirisan akan berlaku di situ. Kenapa? Sebab mungkin satu, stok-stok tersebut tidak terjual, dia lupus, kena buang sebab tidak boleh jual lagi, expired, ataupun mungkin ada tikus ke, ada manusia-manusia perosak ke yang membawa keluar produk-produk tersebut. Jadi kita kena peka. Okay, jadi dari sini satu perkara yang tuan-tuan kena tengok, apakah dia kitaran penukaran tunai. So macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu berapa lama kita beli raw material tu, berapa hari kita simpan produk dan termasuk dengan hari kita tunggu orang menjual produk tu, membayar balik. Okey. So ini satu konsep yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan kira dan tengok. Okey, berapa hari, berapa lama untuk dapat pulangan untuk produk tersebut. Ini terutama sekali cabaran kalau consignment, okey, kalau kita letak produk kat kedai orang, kita bagi cash on delivery ataupun kita ada credit term. So ini persoalan-persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan kena peka, kena tahu. Kalau tidak tahu, jadi cabaran kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kemungkinan nak membesarkan perniagaan tu tidak boleh dilakukan sebab tunai itu terikat kepada operasi. Okey?
Ada apa-apa soalan? Ya, Cik Nawar nak minta cepat ni ada apa? Ada apa you salah tekan ke ataupun apa? Okey, semua okey? Thumbs up? Itu konsep pertama. Right. Apa dia konsep yang kedua? Okey, tapi saya tunjuk sikit satu ilustrasi. Okey, apa yang berlaku? Okey. So ini kita tengok number of days payable. Maksudnya ni kita dapat duit kita. Okey. So kita kena calculate apa daripada kita beli, kita tolak dengan duit numbers yang kita dapat duit, and then kita dapat duit balik. Okay, so ini formula dia. Days of inventory on hand, campur days sales outstanding, tolak number of days payable. Okay. So untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat coaching session nanti kita boleh bincang dengan secara detail. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nanti kan saya akan bagi slide ni dekat admin. Admin akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. So tengoklah sambil tu ambil nota. Okey. So ini konsep yang pertama. Saya tengok ada apa-apa soalan ataupun tidak. Kalau tak ada soalan, saya dengan lajunya meneruskan perjalanan. Okey. Right. Okay. So the next concept yang sangat penting pada saya lah ialah break even point. Titik pulangan modal. Okay, titik pulangan modal ni sangat penting. Kenapa? Sebab satu, dia memastikan sama ada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan ni apakah kuantiti, apakah output yang diperlukan supaya untung. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hendak membeli machinery baru, mesin ke, nak menambahkan operasi dari segi nak membeli, nak melabur dari segi modal tetap. Contohnya nak beli mesin, nak beli kedai, nak tambah membesarkan kedai tersebut. Okey, ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan yang lebih baik sebab you tahu berapa banyak kuantiti yang perlu dilakukan dengan kos tetap yang ada. Okey. So bagi mereka yang tidak tahu, okey, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak mahir dari segi perakaunan, tapi sebagai orang yang usahawan perlu tahu ni. Okey, sebab kalau tidak tahu, masya-Allah, astagfirullahalazim. Okey, mungkin menjadi perniagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, terpaksa tutup bisnes. Kenapa? Sebab tak tahu tahap mana nak buat untung. Mungkin satu ketika orang kita kata burn out. Sebab kos tetap kita terlalu tinggi. Kita tak boleh keluarkan kuantiti tersebut untuk dapat keuntungan. Okey, sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan kira. Dan okey, satu benda yang kita suka selalu buat, tak bagi gaji kat diri kita. Okey, sebenarnya tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kos tetap tu mesti termasuk gaji tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengusaha perniagaan tersebut. Okey, jangan kata kalau untung dapat gaji, tak untung tak dapat gaji. Itu memang kadang-kadang kita terpaksa buat macam tu untuk mendapat pelanggan yang kita kehendaki. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu berapa banyak kuantiti produk yang perlu kita jual agar kita boleh mendapat keuntungan yang berbaloi kepada kita. Okey? Right. Okey tak okey? Nusyairah okey? Okey, saya tengok Siti ni macam kat kedai je. Ramai orang kat kedai. Okey, alright. Okey.
So, bagaimana nak kira? Dia punya calculation, ada pelbagai, sebenarnya ada 3 kaedah bagaimana nak mengira, tapi saya tak naklah go into tiga-tiga. Saya pergi yang paling mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, campurkan semua kos tetap. Sewa. So kalau ikut bulan-bulan lah. 1 bulan sewa berapa ringgit. Berapa bil elektrik bulan-bulan, berapa bil air bulan-bulan, berapa gaji pekerja, berapa gaji tuan-tuan dan puan-puan. Okay, campurkan tu semua. Itu fixed cost ikut bulan-bulan. Okey. Daripada situ tuan-puan kira. Okey, SP tu maksudnya berapa harga jualan. Okey. Berapa harga jualan? Okey, tolak dengan berapa kos untuk setiap unit. Okey, so contoh, saya bagi contoh lah. Contoh. 1 bulan kos tetap saya, okey, dan ini kita kira pecah-pecah ikut produk mau. So kita kira pecah-pecah ikut produk. So contohnya lah, saya menjual kari pap. Saya jual kari pap saja. Okey, saya pengeluar kari pap, saya jual kari pap saja. Okey, jadi saya punya sewa kedai, saya punya sewa dapur, katalah 1,000. Bayar gaji saya 1,000 katalah. Okey, duit elektrik, duit air RM500. Apa lagi? Itu lebih kurang. So 2,000, 2,500. So 2,500 tu ialah kos tetap. 2,500 kos tetap. Okey. Saya jual kari pap saya. Okey, kari pap gemuk. Kita panggil lah kari pap gemuk Safura. Kari pap gemuk Safura RM3. Okey, kita kena lawan lah sikit IKEA kan. So kita punya kari pap gemuk Safura sebab ada telur sebiji kat dalam dia. RM3 kita kata. Okey. So kos untuk mengeluarkan satu kari pap gemuk Safura tu lebih kurang RM1.50. So kiralah telur sebiji, tepung, ayam, daging, kentang, kalau ada sayuran dekat dalam tu dan sebagainya. Okey. So saya pun keluarkanlah kalkulator saya kat sini. Saya pun kiralah. So apa kita buat? So RM3 harga saya jual. RM1.50 adalah kos saya, kos per unit. Okay, so kita tak campur elektrik air tu semua kos tetap. Okey. Alright. So RM3 tolak RM1.50 tinggal RM1.50 kan. So kos tetap saya tadi RM2,500 kan. RM1,000 sewa, RM1,000 gaji, RM500 api air. So RM2,500 bahagi dengan RM1.50. Okey. So untuk untung saya kena keluarkan sekurang-kurangnya 1,666 biji kari pap sebulan. Okey, 1,666 kari pap sebulan untuk dapat untung. Okey, mungkin saya stop saya punya sharing yang ni. Saya buat pakai whiteboard. Okey, mari saya pakai whiteboard. Tunjuk macam mana saya kira. Sekejap, saya kena pindah whiteboard saya ke sebelah sini sebab kalau tidak saya tak boleh menulis. Okey, tadi 1,000 campur 1,000 campur 500 bahagi RM3 tolak RM1.50. Jawapan dia 1,666 biji kari pap. Okey. So ni atas ni ialah fixed cost. Sorry, tulisan buruk.
Bawah sini ni selling price. Yang ni selling price. Yang ni variable cost. Okey? Nampak tak? So, soalannya dekat sini. Soalannya dekat sini. Okey. Satu bulan saya kena keluarkan 1,000, katalah 1,700 karipap. 1,700 karipap kan? Kita, ya Allah ya Tuhanku, banyaknya karipap aku kena buat. Nah, okey. Karipap gemuk Safura banyaknya kena buat 1,700 lah, kita buat number julat kan. Okey. Tapi kita bagilah, kita ada say kita 30 hari sebulan. Kita ambil cuti 4 hari, maksudnya setiap hari Ahad kita tutup kedai. Kita so 26 hari, 26. So kita bagilah 26. Bagi 26. So sebenarnya I kena buat 60 lebih kurang. Okay, let's be tadi kita kata 1,700 karipap. Okay, kita bahagi 26 sebab kita tutup hari Ahad. Okey, kita cuti hari Ahad. So 26. So sebenarnya kita kena buat kalau 1,700 karipap sebulan, kita bahagi 26, kita kena buat lebih kurang 66 biji, 66 biji karipap sehari. Okey, kita kena buat dan jual 66 karipap sehari. Untuk tak untung pun, cover cost saja. Kan? Sebab ingat kos kita 2,500. Okey. So kalau kita boleh dapat setiap hari lebih daripada 65 biji karipap, 66 biji karipap gemuk Safura, dan kita untung. Nampak tak? Okey. Jadi, macam mana nak buat kalau kita ada pelbagai produk? So, kalau kita ada, katalah kita ada 5 produk. Kita ada 5 produk. So, kita buat peratusan. Produk yang paling banyak jual tu, dia dapat peratusan fixed cost yang paling banyak lah. Say, saya ada jual, okey, katalah 5 tu macam banyak benar lah. 3. Saya kata, karipap gemuk Safura pedas. Karipap gemuk ayam Safura. Karipap gemuk vegetarian. Okay, so yang first one tadi apa, pedas kan? Pedas, ayam dengan vegetarian. Okay, so katalah sebab semua orang kat sini suka makan pedas kan? Kita bagilah nama canggih. Karipap gemuk samyang. Karipap gemuk samyang Safura. Samyang tu pedas kan? Selalunya kan. Wallahu alam, anak saya selalu cakap pedas. Okay, karipap gemuk samyang Safura. Karipap gemuk KGSS. Karipap gemuk samyang Safura. Itu yang paling banyak dijual. Antara semua 60%, okay, dijual adalah karipap gemuk samyang Safura. Okay. Jadi apa kita buat? 2,500 tadi fixed cost tu kita ambil 60% saja. Okay. So, kita ambil, kalau 2,500, okay, so semua keluarkan pensel kan, kira sama-sama 2,500, kita kali 60%, dia 1,500. 1,500 kan? Okay, so 1,500 tadi, kita bahagikan dengan 1.5. Bagi dengan 1.5. So kita tahu untuk karipap samyang tu, karipap gemuk samyang, kita kena jual at least 1,000 karipap untuk dapat untung. So 1,000 sebulan. 1,000 sebulan bahagi dengan 26. So setiap hari kalau saya dapat jual 38 biji, lepas tu untunglah karipap gemuk samyang saya. Okey. Saya katakanlah karipap ayam saya 20%. 20%.
Daripada semua ni, tadi 60% Samyang. So kita buat benda yang sama. So karipap, gemuk, ayam safura. Okey. 2,500 berkali 20% ke RM500. RM500 bahagi RM1.50. Dapat 333 bagi dengan 26. So saya kena jual sekurang-kurangnya 13 biji. 13 biji karipap gemuk ayam safura. KGAS. Kejas. Okey. Okey, faham tak faham? Thumbs up kalau faham. Okey, kalau pening tulis dekat dalam chat group kata saya pening. Okey. So, karipap gemuk, karipap ayam dengan karipap vegetarian samalah. Okey, saya katakanlah harga karipap Samyang tu lagi tinggi. Karipap Samyang tu kita tak jual RM3. Karipap Samyang tu kita jual RM4. Kos dia RM1.80. Kita adjust lah macam tu. Jadi setiap produk tu kita tahu berapa banyak kita kena jual hari-hari untuk dapat untung. Okay. Cik Nawa ada soalan ke? Sebab tiba-tiba dia suruh slow down pula. Cik Nawa faham tak faham? Boleh unmute. Faham Puan, tertekan. Okay, alright. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan, ini saya nak tekankan, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu benda ni. Kalau tak pernah buat calculation ni, sila buat. Okay. Saya ajar konsep ni bukan nak membazir masa tuan-tuan dan puan-puan. Any business you nak buat, you nak tahu untung, you nak tahu berapa banyak kerja you kena buat untuk dapat untung, inilah calculation dia. Tak ada cara lain lah. Okay. So kena campur dengan berapa harapan kita untuk dapat bulan-bulan gaji kita. Okay. Right. Clear? Thumbs up, okay? Okay, awesome. Berbaloi tak datang hari ni? Bagi saya hard kalau rasa berbaloi. Siapa tak bagi hard tu dia boleh pergi makan dia punya ketupat. Maaf saya tak ada karipap gemuk hari ni. Karipap gemuk kena tunggu saya buat. Saya buka kafe saya balik. Okay, terima kasih. Okay, right. Next. Let me continue dengan I punya share. So again, kalau ada apa-apa komen, you kata saya pening, tulis je saya pening. Safura saya pening. Okay. Nanti kan bila kita coaching one to one, saya boleh address lah sebab saya tahu awak pening. Okay, so jangan cakap, kalau boleh lepas ni jangan cakap tak tahu apa titik pulangan modal tu. Saya menangis. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu tu, you buat kerja hanya sekadar untuk just buat je. Tahu tak boleh buat strategi. Lepas ni saya nak jual apa? Lepas ni apa saya nak buat lain? Kita tak boleh nak buat keputusan dengan lebih baik. Okay, alright. And the next concept yang saya nak kongsi, okay, break-even point is keuntungan. Okay, bagaimana kita dapat keuntungan? Saya ada kongsi juga sedikit minggu lepas. Okay, keuntungan ni dia ada dua bahagian. Okay, bagaimana kita nampak keuntungan? Kalau kita tengok kita punya business model itu kan, kita revenue kita dengan kita punya cost. Revenue dengan cost. Revenue kita besar, keuntungan kita, kalau kita punya cost sama, keuntungan kita akan lebih tinggi. Okay. Kalau kita punya pendapatan tu sama, tak berubah, kalau kita dapat kurangkan kos kita, kita akan dapat keuntungan yang lebih. Okay, so ni, reduce cost. Okay. So, bagaimana cara kita nak menambah pendapatan? Okay, satu ialah, okay, kat sini kan, nombor satu kat sini kan, nombor satu sini, okay, menambah jualan. Okay. Menambah jualan dengan pelanggan sedia ada.
Okay, menambah jualan dengan pelanggan sedia ada. So, apa strategi yang kita boleh buat dekat dalam situ? Satu, mungkin kita cari produk yang dia akan sentiasa pakai. Dia akan pakai hari-hari. Okay. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat kek, contohnya kan, dia tak boleh buat kek yang sama. Kecuali kalau kadang-kadang orang nak makan hari-hari, nak makan kek lain-lain. Kan, takkan nak makan kek yang sama hari-hari. Dia pun jemu. So, mungkin kita setiap hari tu kita buat kek lain-lain. Okay, ada kek yang kita tukar-tukar. Mungkin ada kudapan yang berbeza-beza setiap hari. Menu kita ada menu yang kita berubah ikut hari. Okay. Jadi kita menggalakkan pelanggan kita supaya sentiasa datang balik. Saya ingat dulu saya pernah ada sekali tu saya ambil bahagian dekat dalam gerai jualan kawasan setempat lah. Kita ada buat macam carnival kawasan setempat 3 hari. Sebab pada saya kalau meniaga ni 3 hari baru dapat duit. Buat sehari je kadang-kadang tak lepas apa pun kita punya modal. Jadi saya sebenarnya ahli jawatan kuasa penduduk setempat, saya cadangkan kalau nak buat 3 hari. Jadi kita buat 3 hari. Apa saya jual? Salah satu benda yang saya jual, sebab tak ramai orang jual benda-benda ni, saya jual sausage bakar. Okay, masa tu saya dah buat sausage bakar sebelum orang lain buat. Okay, saya beli sausage, memang dia buat sausage natural. Dia pakai casing kambing. Casing usus kambing. Yang paling laku ialah mages. Maksudnya daging kambing tu diperap dengan rempah, lepas tu dia masukkan dekat dalam casing kambing kan. Lepas tu dia jadi macam sausage, so kita bakar. Apa saya buat? Okey, buat roti, lepas tu saya bubuh salad dengan sos dia kan. Ada seorang mamak ni setiap hari dia akan datang pagi dan petang. Okey. Jadi takkan dia nak makan kambing hari-hari kan? Mestilah kan kolesterol dia naik tinggi, tak pasal-pasal 3 hari tu jadi kolesterol tinggi. Jadi kami pun ada jual firecracker chicken sausage. Okay, so ayam pedas. Okay, dalam casing kambing juga. Kita orang bakar. Okay, so dia akan makan tu. Lepas ada satu lagi kita buat daging. So kita 3 jenis sausage yang kita buat. Jadi dalam 3 hari tu afdal lah dia. Satu hari dia makan yang ni, hari kedua dia makan yang tu, hari ketiga dia makan yang tu. Dia datang ulang-ulang bawa kawan-kawan dia. Jadi saya memastikan bahawa pendapatan bertambah dengan menu yang ada pelbagai. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, bila kita tambah menu tu, adakah dia akan menambah kos kita? Okay. So kalau dia menambah kos, you kena fikir 2-3 kali. So kita nak tambah menu, kita nak tambah produk, kita kena ingat kita nak try maintain cost. Maksudnya logik, kalau contohnya macam Siti buka kedai emas Korea kan. Betul kan? Dengan permainan kan? Okay. So kalau you source daripada Korea, logistik ni you nak satu tempat je beli daripada mereka saja, betul kan? Tapi kalau tiba-tiba you ambil daripada China, you ambil kat tempat lain untuk produk baru, cabaran dia ialah kos akan bertambah. Kan? Jadi dia jadi macam you tambah produk pun kos bertambah, jadi tak berbaloi. You kena fikirlah. Saya tak bagi jawapan. Tuan-tuan dan puan-puan kena fikir. Siap dia nak tunjuk produk apa dia jual tu. Kau habis dia pusing-pusing kamera dia tunjuk produk dia. Kau tengok mainan tu, mainan tu, 1,000 raban dia dapat sebulan tu. Tengok dia tunjuk rantai. Siapa teringin tu, silalah pergi dekat mana, entah dekat mana, lupa. Siti kat mana? Kat Lotus. Lotus tu banyak, babe. Lotus mana? Lotus Kuala Selangor. Lotus Kuala Selangor kau nak beli emas Korea. Lepas tu rupa putih melepak macam awet Korea. Kau tu dia. Tu janji Siti. Okey, dapat. Okey. What about new sales? New sales, nanti saya akan kongsi satu konsep lagi dekat tuan-tuan dan puan-puan. New sales ialah yang ini kita nak dapat pelanggan baru. Okay, kita nak dapat pelanggan baru. So nak dapat pelanggan baru, itu sebabnya saya anjurkan dekat tuan-tuan dan puan-puan guna TikTok. Okay, kenapa? Sebab TikTok selalunya untuk dapatkan pelanggan baru. Kalau dekat Instagram dengan Facebook tu selalunya pelanggan tetap, pelanggan yang dah pernah beli daripada kita. Tapi selalunya TikTok ni dia akan mencapai kepada orang-orang yang mungkin tak pernah kenal kita pun. Sebab dia punya algoritma tu lain sikit daripada Facebook dan Instagram.
Okay. Twitter pun slightly lain juga. Tapi Twitter tu saya ada Twitter tapi saya kurang arif sikit. Dia lebih kurang macam TikTok tapi cuma dia tak banyak video lah, dia banyak perkataan. Tapi you boleh link dengan video. So TikTok tu bukan nak suruh berjoget menari. Kita nak suruh tunjuk produk. Okay, tunjuk testimoni. Jadi kita kena plan benda-benda tersebut. So, you nak increase revenue daripada pelanggan baru. Okay. What about upselling? Okay, upselling ni adalah satu kaedah. Contohnya, berapa ramai kat sini pernah pergi McDonald? Okay, pergi McDonald and then dia cakap, Kak, bang, tak nak large size ke? You know, nak apa, sekarang medium kan? Ataupun regular. Ambillah large size, tambah RM1. Itu upselling. Okay, maksudnya, saya pernah bagi saranan lah yang jual nasi lemak tu kan. Okey, jual nasi lemak biasa. You upsell lah, tak nak ayam ke, sambal kerang, sambal udang, naik RM20. Jual udang, jual sotong, naik RM20 kan, seketul kan, macam tu. Tu cara mama upsell. Okey. Right? Dia tanya, tak nak kuah kari campur, tak nak telur mata goyang. Itu semua upselling. So maksudnya you suruh dia orang beli lagi banyak produk daripada you. Okay, so you ada program. Okay. Komputer dah mula meragal, saya tutup video. Ini soalan so far, okay? Yang keempat yang ni kita kurang sikit tapi kadang-kala perlu. Okay, terutama saya sekarang dengan inflasi dan sebagainya, increase revenue, maksudnya kita naikkan harga. Okay, tapi ini you guarantee, saya cakap kemungkinan kehilangan pelanggan tu wujud. Sebab terutama sekali pelanggan-pelanggan yang membeli dekat kita sebab harga. Okay. Kalau kita tak explain kat dia kenapa kita naikkan harga dengan cara yang dia boleh faham, kita mungkin akan kehilangan pelanggan. Tapi pada saya, perlu. Kadang-kadang perlu kita naikkan harga. Okay, cuma cara kita nak cakap dekat pelanggan tu macam mana. Okay, takkan pula kalau buat kopi, satu sudu teh gula tapi harga naik RM1. Melampau lah kan. Okay. So kena fikir, price increase is something not highly recommended tapi sometimes necessary. Okay, right. What about reduce cost? So satu kaedah cost reduction ialah kita cari existing ataupun new supplier, kita negotiate harga. Okay. Yang kedua ialah kita cuba analisa kegunaan bahan-bahan mentah kita. Adakah ada kaedah yang kita boleh kurangkan belanja kita? Okay, dari segi tidak perlu ada dalam proses tersebut. Mungkin kita cut proses tersebut. Okay. Sama juga cost elimination, maksudnya kita buang proses-proses yang tak perlu. Okay. Yang ketiga, cost efficiency, maksudnya kita menambah productivity kita. Okay, saya bagi satu contoh lah. Kalau you nak buat kek, atau terutama sekali bagi mereka kat sini yang tahu pembuatan kek kan, you harga lebih kurang, you tak boleh nak lawan harga sangat. Tapi apa yang you kena buat, you kena produce, you kena keluarkan dengan lebih banyak dengan masa yang lebih pendek. Okay. Jadi contohnya lah, saya dulu pernah belajar buat bunga orang kata sugar flowers lah. Buat bunga daripada gula. Okay. Bila kita baru nak buat, kita terkiar-kiar nak buat tau. Jadi sebenarnya untuk cut cost, maksudnya kita kena practice buat bunga tu supaya dalam masa 1 jam kita boleh buat 100 kuntum. Okay. So maksudnya kita kena efficient. So bila kita efficient, cost kita akan rendah. So sometimes kadang-kadang ada proses kita perlukan mesin. Okay. Jadi itu yang kita kena kira. Kalau kita pakai mesin, berapa productivity kita? Berapa cost mesin tersebut berbanding dengan output yang kita dapat? Okay? Ada soalan? Okay, contohnya proses macam bila kita nak buat stock take. Stock take tu tidak membawa apa-apa pendapatan kepada perniagaan kita.
Tapi itu satu proses yang penting supaya tidak berlaku ketirisan. Jadi mungkin perkara-perkara seperti barcode reader. Okay, jadi produk tu kita baca, kita just tik, tahu berapa produk kita ada. Tak adalah kira satu-satu lepas tu silap. Alright. Ada any question? Sebab kita dah 9.24, saya ada lebih kurang 26 minit lagi untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, saya nak share satu konsep lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ni konsep bonus. Bonus konsep. Okay. Ini adalah strategi untuk bagaimana kita nak mencari pelanggan baru. Okay. Sama ada kita perlu mengeluarkan produk baru, servis baru ataupun apa isu bagaimana kita nak mendapat pelanggan baru. So kalau kita nak tahu bagaimana kita nak dapat pelanggan baru, kita kena faham siapa sebenarnya yang membeli daripada kita. Okay. Siapa yang dia beli kerana harga ataupun dia beli kerana lokasi kita, dia beli kerana dia suka kita. Okay. Kalau kita tak ada kat situ, dia tak beli. Okay, dia macam Nilofa lah. Kalau Nilofa tak tunjuk kat muka dia dekat iklan tudung tu, orang tak beli. Orang hanya akan beli tudung tu kalau muka Nilofa ada dekat iklan tu sebut. Okay. So, dan yang seterusnya, orang yang dia tak akan beli langsung lah. Dia memang tak suka produk kita. Dia memang masuk lah tak akan beli. So, you kena faham siapa mereka yang memang tak akan beli daripada you. Dan siapa mereka yang kita tak pernah terfikir mungkin beli daripada kita. Sebab selalunya saya andaikan daripada selalu perbincangan saya dengan kebanyakan usahawan, terutama sekali usahawan mikro, dia akan cakap lah, oh semua orang suka produk saya. Mereka daripada umur 7 hingga 70 tahun, semua beli produk saya. Produk saya boleh diguna pakai oleh semua orang dan merawat segala penyakit. Kalau tu betul, tuan dan puan-puan memang dah jadi jutawan. Okay, right. So apa dia konsep ni? Konsep dia kita kata ialah 3 tahap ataupun 3 tahap pelanggan yang bukan pelanggan kita. 3 tahap bukan pelanggan. Okay. So, itu sebabnya database, pengkalan data mengenai pelanggan tuan-tuan dan puan-puan itu sangat penting. So, sini yang merah ni ialah pelanggan yang sedia membeli dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Daripada pelanggan yang membeli daripada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu siapa yang kemungkinan akan berubah tidak menjadi pelanggan lagi atas sebab-sebab tertentu. Contohnya, kalau ada bisnes baru yang lebih kurang sama, mirip dengan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, dia akan membeli, dia akan tukar beli barang tersebut, dia tak akan beli daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kerana harga. Kalau harga tuan-tuan dan puan-puan berubah, dia tak akan beli lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan, dia akan beli kat orang lain. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu siapa yang kita kata soon to be. Soon to be tak nak jadi pelanggan you. Okay. Terutama macam kalau kita katalah konsep ayam lah. You know, kita ada KFC, kita ada Texas, kita ada Mary Brown, McDonald pun ada ayam. Okay. Setengah-setengah orang yang memang hantu KFC, dia tak akan belilah. Dia tak akan beli McDonald, tapi setengah-setengah orang tapi bila KFC ada harga runtuh 20 biji 20 biji ayam nugget, chicken nugget untuk harga RM10. Bersusun orang yang dulu tak nak beli daripada KFC datang beli. Okay? Refusing, dia beli sebab memang dia tak nak beli daripada you. Okay, mungkin sebab dia brand conscious. Mungkin dia tak percaya dengan benda-benda yang you buat. So you kena faham kenapa dia tak beli daripada you. Okay. Sebab mungkin you kena ubah sikit ataupun you ada business model lain untuk membantu mereka nak beli daripada you. Okay. Contohnya, saya bagi satu contoh lah. Macam kereta lah. Sekarang banyak kereta yang kereta petrol. Okay. Malaysia dah mula nak go into hybrid. Okay. Mungkin mereka yang sangat peka dengan climate change, perubahan cuaca, dia akan cakap, oh saya tak akan beli kereta, saya rather naik public transport ataupun naik basikal. So dia tak akan naik kereta petrol until grid
grid elektrik bertambah baik di Malaysia. Okay, tapi suddenly bila you jual kereta yang pakai renewable energy, boleh pakai minyak masak, mungkin dia akan beli kereta tu. Okay, nampak tak? Sebab dia refuse sebab ada sebab yang sangat kukuh bagi dia. Okay. Dia macam lebih kurang kalau dia kata orang yang pakai handphone, orang peminat tegar Apple. Kan, dia tak akan beli Android lah kot. Macam tu. Unless sesuatu berlaku dengan Apple punya security, dan dia akan beli Android. Okay. What about unexplored? Maksudnya, dia tak pernah terfikir lah. Sebelum ni tak pernah terfikir yang dia akan tak pernah explore pun. Okay. Contohnya lah, saya bagi satu contoh yang bagus dekat Malaysia dulu-dulu lah kan. Okay. Dulu-dulu orang takkan makan makanan Korea ataupun makanan Jepun. Okay. Tak pernah terfikir lah. Okay. Tapi sekarang semua nak makan makanan. Banyaklah dekat, contohnya dekat Central ICT Mall ni kan. Ada 4-5 restoran Korea. Dulu tak pernah terfikir. So because dia terfikir bahawa ada peminat-peminat K-drama ni, takoyaki. Tuan Fakhrul Razi ada kat sini ke? Tak ada. Okay. Takoyaki. Alright. Dulu orang kata hanyir. Sekarang berusuk-usuk makan. Okay. So, ini pentingnya tuan-tuan dan puan-puan ada you punya database. You ada you punya database, you boleh analisa dia, nak tengok siapa sebenarnya pembeli tuan-tuan dan puan-puan yang membeli produk tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Siapa yang kemungkinan kalau tukar harga je, kalau tak okay, Tuan Fakhrul Razi ada kat sini. Dia kata kalau tak masak tu puan. Betul. Okay. Tak nampak pula kenapa nama tak keluar. Okay. So, okay. You ada gambar kereta. Baru perasan. Patutnya bubuhlah gambar takoyaki tu. Siapa nak makan takoyaki sambil tengok masjid Cermin ke masjid mana ni? Masjid dekat apa Kuala Ibai tu. Silalah pergi jumpa. Okay, right. So kita nak tengok apakah kemungkinan kita boleh tambah lagi servis kita ataupun kita betulkan persepsi produk kita supaya yang soon to be tu dia akan maintain dengan kita. Okay, because dia tengok nilai tambah kita lagi bagus. Harga tu bukanlah the main issue. Bagi mereka yang tak nak Kuala Terengganu, the best. Tak apa, boleh. Tapi bagi royalty dekat saya nanti. Okay, alright. So, remember bila kita berpatah balik tadi, ingat apa yang kita nak buat tadi, kita nak increase kita punya revenue from new clients. So, ini kaedah macam mana kita nak tahu siapa new clients kita. Kita nak increase revenue daripada existing client. So, kita kena faham kehendak pelanggan kita yang sedia ada. Tambah produk yang supplemental. Okay. Yang penting kena tengok kalau kita tambah tu berapa kos yang kita kena tambah. Kalau kos tu terlalu banyak nak kena tambah dan kita mungkin bukan sekarang. Mungkin bila kita tahu demand tu lebih. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay. Sebab saya nak kongsi satu bisnes. Assalamualaikum puan. Ya. Kan ya, tadi kita cakap pasal Muhammad Yasin. Okey, tanya Yasin, yes. Tadi puan cakap pasal kenaikan harga kan, kita nak naikkan harga produk kan. Macam mana kita macam saya sendiri, kalau kita nak naikkan harga tu sebab kita punya bahan mentah sekarang ni makin naik. So takkan kita nak naikkan harga bila setiap kali bahan mentah naik kan. So macam mana kita nak fixkan prices supaya kita tak ada bersesuaian lah dengan kenaikan harga bahan mentah. Kita tak adalah nak untung sangat, kita tak nak rugi sangat. Ya. Sorry, Tuan Yasin jual apa saya lupa. Cili gini. Oh ya, cili gemuk. Hari ni ada kat luar, so background tak ada. Gambar tak ada. Tak apa. Tu yang Pak Ilham saya kali Pak gemuk saya. Okay.
So that's why kalau contohnya lah, very good question. So you nak naik, you you estimate akan ada kenaikan harga, so you tak nak asyik tak nak naikkan harga every time. Okay. Alright. Betul kan? Tu soalan dia kan? Okay. So Ya, betul. Alright. Okay. So I selalu buat macam ni. I buat anggaran. Okay. Kenaikan selalunya dia ada trend. Kenaikan harga ni biasanya ada trend dia. Okay. So, kita ada beberapa pilihan. Kita sebenarnya ada beberapa pilihan untuk bila berlaku kenaikan harga. Kalau kita nampak kenaikan harga tu agak konsisten, so kita boleh anggarkan kenaikan harga tu setiap tahun tu berapa. So, you boleh buat kenaikan perubahan harga tu dalam kala yang tertentu. Contohnya setiap 2 tahun, you akan kata memang ada kenaikan harga. Okay. Tapi you kena tahulah berapa orang kata range dia. Okay, range dia daripada tahun ke tahun berapa kenaikan harga dia. Okay. Jadi impak dia kepada harga kita, you kena tahulah. Jadi bila you naikkan harga, you kena make sure dia cover dalam harga you tu, cover untuk potensi kenaikan dalam masa 2 tahun tersebut. Okay. Itu satu kaedah. Okay. Kaedah kedua ialah kalau kenaikan harga tu terlalu mendadak to the point that you tak boleh operate profitably dengan produk tersebut, harga pada masa yang tersebut, maybe one option yang drastic, you kena discontinue produk tersebut. Okay. Maybe you discontinue produk tersebut and then you tengok ada demand lagi tak? Demand dengan harga baru. Okay, you kena berani untuk discontinue produk kalau produk tu tidak menguntungkan. Okay, so you kena start. Berapa lama kita nak discontinue tu? Sampai you boleh announce new harga. Okay. So maksudnya you memang kira ada break lah. Ada break and you tengok ada demand. So you kena switch produk baru. Faham tak? Faham. Sebab kalau benda tu tak menguntungkan untuk you teruskan, you memang tak boleh terus. Itu sebabnya sometimes kita kena fikir diversifikasi. Okay, so you kena mute diversifikasi ada masa sebelum berlaku something like that. Dengan apa yang you ada. That's why I cakap you kena, macam contohnya you tak boleh ada single product saja. Because bila you dah ada produk, macam contohnya dah ada follower untuk actually gemuk giling ni kan, then you maybe look at something yang guna giling juga. Okay. So that you boleh continue dengan that product yang still profitable, tapi you discontinue for some type benda yang tak profitable, and you kata you boleh jual balik tapi harga akan naik. Because I'm sure kalau ada orang nak lagi, dia akan tanya. Dan you kata like, then you boleh explain lah. That's one kaedah. Okay. The third one kaedah. Okay, ada banyak. Again, you kena pilih mana satu yang sesuai dengan you. Okay, the third one is that, macam saya cakap lah, you ada range. You ada range murah, you ada range sederhana, dan you ada range untuk orang atas. Okay, so maksudnya kalau you jual orang atas tu botol kaca, dia macam 3-in-1, dia ada bawang merah, bawang putih dengan cili. So dia masuk tu terus sudu, terus masak. Okay, tapi yang Marhain punya tu cili je. So you ada range. Produk yang lebih kurang sama tapi positioning dia lain-lain. Macam tu. Okay, banyak produk brand yang brand dia pakai macam tu sebenarnya. Kalau you cakap lah siapa own Chanel, siapa own whatever tu, sebenarnya owner dia owner yang sama, tapi cuma target untuk each brand tu lain-lain. Okay, I harap menjawab soalan. So saya bagi contoh lah, saya pernah bagi contoh kat someone nasi lemak lah kan. So kalau harga ayam tu sentiasa berubah kan, tapi sebenarnya harga nasi beras dengan sebab pretty much stable kan.
So you buat dia punya nasi lemak asas, nasi, sambal, timun, dengan kacang dengan ikan bilis. Okey, ini harga core dia, ini harga dia RM3.50. Katalah RM3.50 dengan banyaknya. Okey, you nak sambal, nak tukar sambal kerang. Okey, tambah sambal kerang plus RM3. Nak tambah ayam, harga ikut musim. Ayam dara harga ni, ayam pencen harga ni. So daripada situ you boleh tambah sambal jering, tambah whatever lah. Okay. So itu kalau you tengok macam what do you call it, most restaurant dia akan buat macam tu. Kalau even you talk about McDonald's pun dia buat macam tu. Kalau pun you tengok what do you call it, Starbucks pun dia buat macam tu. Okay, yang kecil, yang grande punya, harga dia RM15. You tambah venti, tambah krim apa, dah jadi RM20. Wahal kos asas tu dah cover, dah ada untung sikit. Okay, tambah air dalam 10 ml, kau tambah RM5. Menangis. Tapi sebab nak nampak macam orang premium, kau nak Starbucks, bayarlah. Okay. Menjawab soalan Tuan Yasir? Terima kasih. So as I said, kadang-kala memang perlu untuk menaikkan harga. You kena explain kenapa. Okay? Tapi kena make sense lah kepada pelanggan. And then you kena tahu ada pelanggan yang memang dia akan soon to be not non-customer. Okay? Jadi you kena tahulah yang kemungkinan ada berapa persen customer sedia ada dia tidak akan membeli lagi kat kita sebab dia tak setuju dengan kenaikan harga. Tapi kalau takoyaki mengancam gila every time teringat, dia akan pergi belilah juga walaupun mungkin tak sekerap dulu. Ada di satu kedai, saya nak cerita, satu kedai dekat Bukit Damansara. Nama kedai tu The Bread Shop. Okay, The Bread Shop. Okay. Orang dekat kedai bakery biasa, dia jual roti sausage lah. Roti sausage kan. Berapa ringgit? Siapa boleh tulis dalam chat box? Berapa ringgit roti sausage kalau you beli? Berapa ringgit agaknya roti sausage? Cuba type dalam chat. Kalau you beli roti sausage, RM4.50. Siapa lagi beli roti sausage? RM3. Dia jual roti sausage RM7.50. RM6.50 ke RM7.50 macam tu. Tapi orang beli. Sebab kawasan dia dekat kawasan Bukit Damansara. Dia ada jual satu pastry ni, apa nama pastry dia? Craffin. Dia macam karipap lah, kulit karipap lah, tapi dalam dia ada inti pastry cream lah, whatever, sedap lah. Saya kena check berapa harga dia jual lah. Kita check harga. Okey, tapi mahal lah. Tapi sedap gila. Gua cakap sama lu. Kalau you makan sekali, kalau you suka benda-benda macam tu, sedap. Okey, tapi I beli. Tapi I tak beli setiap hari. Sebulan, kiranya 2 bulan sekali kot. Okay, ataupun kalau teringin sangat, so hantar husband pergi beli kan. Dia sebab duit dia kan. Tapi tak makan hari-hari. Tapi kalau you duduk dekat kedai dia, you duduk dan tengok, craffin dia memang akan habis. Craffin dia memang akan habis. Sekejap, tengok berapa harga dia. Belas-belas juga kot tak salah saya. RM10. Tapi sebab sedap, tak adalah makan hari-hari.
Tapi saya seorang tak makan hari-hari, ada orang lain yang beli masa saya tak beli. Jadi itu dia punya target. Oh, masa dia jual mula-mula RM6.80 satu ketul. Tapi sekarang saya rasa macam RM8 lebih. RM8 ke RM9? Dia buat introduction price dia. Firecracker roti hotdog tu besar tu. Yang firecracker tu kan, dia besar sikit, panjang sikit. Right. So kalau orang nak benda ni still, you know, kalau nak mampu milik, dia akan mampu tak mampu, tapi sebab nak makan, dia belilah. Okay. Jadi kita kena pandai mengayat lah. Kena pandai dia teringat. Teringat nak makan. Okay. So any questions? So let me share the let me open this final part of it. Hold on, let me buka profitability review. Okay. So ada satu decision sheet ni dipanggil profitability review ataupun dia ada dalam bahasa Melayunya, tapi saya selalu nak tergelak translation bahasa Melayu dia sebab bukan saya yang buat. So kadang-kadang translation dia lawak lah. Jadi saya pakai bahasa Inggeris lah. Okay, so saya share screen. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan gunakan decision sheet ni? Okay, so you tengok lah. So you ada, ni framework je. So I start punya video, so you boleh tengok dengan lebih clear. Okay. So you boleh cakap lah, you isi apa benda yang you tahu. Contohnya, okay, berapa harga you jual. So produk 1, 2, 3. So boleh bubuh kalau ada 10 produk ikut list. Okay, berapa harga jualan. Okay. Berapa variable cost untuk setiap produk tu, berapa cost untuk jualan. Okay. So ini dapat gross profit ataupun untung kasar. Okay. Biasanya berapa kena jual. Okay. Berapa kena jual, berapa tersedia anggaran, berapa untung kasar. Okay, dan tolaklah. Tolak. Ni indirect cost ataupun indirect cost ini adalah apa yang kita panggil fixed cost tadilah, cost tetap. So indirect cost ni sebenarnya dia punya cost tetap. Okay. Cost of goods sold ni, COGS ni adalah variable cost. Cost berubah. Cost berubah sebenarnya ikut you punya produk. Okay. So daripada situ you boleh tahulah berapa keuntungan you boleh dapat daripada setiap unit. So cost tetap ni you bagilah macam saya cakap tadi, berapa yang paling banyak jual tu you bagilah ikut percentage. Okay. So saya bagi ni dekat tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so nanti bila kita coaching session one to one, you tengok ni dulu, you tengok, again there is no wrong or right, tak ada jawapan salah ataupun betul. Kita just work through it untuk tengok apa benda yang kita kena buat. Maybe kita kena be more productive. Maybe kita kena tengok macam mana ambil masa yang lebih pendek untuk keluarkan produk tersebut. Mungkin kita perlu keluarkan produk baru. Sebab produk yang kita macam saya cakap tadi lah, kita punya life cycle kitaran tunai tu terlalu panjang. Okay. Jadi kita kena fikir, kita kena come up dengan kita punya strategi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang lebih baik. Itu tujuan decision sheets ni. Dia bukannya kita jawab tu lepas tu dapat markah. Bukan jawab tu lepas tu tuan-tuan dan puan-puan dapat hadiah daripada saya. Tak ada. Dia dibuat supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh berfikir. Apa dia keputusan lain. Mungkin apa produk lain yang dia bawa masuk. Okay. Mungkin apa produk yang kita patutnya tak mau jual lagi sebab susah. Ataupun mungkin kaedah kita menjual berbeza. Kita hanya jual kalau ada order. Kalau order, orang dibayar dulu, dia order baru kita beli. Contohnya mungkin ada permainan-permainan pada Korea yang mahal tapi ada permintaan. Jangan beli dulu. Tapi tanya siapa nak buka order. Siapa nak saya beli bawa, harga kos dia murah daripada pergi beli sendiri. Macam tu. Okey? Ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan? So nanti admin kalau belum share lagi, nanti share balik di situ, nanti you remind I esok bagi dekat you, and then dan ada satu artikel Roads to Profitability pun boleh
Boleh baca nanti. Okey? Kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan bersama kita. Kalau boleh on kamera